Bab ke-37, bab melibatkan tukang kayu dan tukang-tukang yang lain dalam membuat mimbar dan membina masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sahal, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seseorang kepada seorang perempuan. Ini sebagai utusan yang membawa pesan baginda kepada seorang perempuan bahawa suruhlah hambamu sang tukang kayu itu supaya dibuatnya mimbar daripada kayu untuk ku duduk. Dengan sanadnya lagi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa ada seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, tak bolehkah saya buatkan untuk tuan sesuatu sebagai tempat duduk tuan? Saya sebenarnya ada seorang hamba yang pandai bertukang. Nabi SAW bersabda, kalau engkau mahu, boleh juga. Dia pun membuatkan mimbar itu. Bab ke-38, bab orang yang membina masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ubaidillah Al-Khawlani bahawa dia sesungguhnya telah mendengar Uthman bin Affan berkata, apabila ramai orang mempersoalkan kehendak beliau membina masjid Nabi SAW, membina semula masjid Nabi SAW. Sesungguhnya kamu banyak mempersoalkannya, sedangkan aku sendiri mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membina masjid. Bukair berkata, saya rasa dia berkata, kerana Allah membina untuknya seumpamanya, ini binaan seumpamanya di dalam syurga. Kita tengok semula. Jadi ini masih lagi bab masjid. Sebenarnya bab masjid ni lepas ni pun panjang lagi. Ada lagi banyak tajuk-tajuk berkenaan dengan masjid lagi. Masuk di bawah kitabus solah, tapi berkenaan dengan masjid. Sebelum pada ni Imam Bukhari sudah buat dah bab bekerjasama atau tolong-menolong dalam membina masjid. Tolong-menolong. Sekarang ni melibatkan tukang pula dalam pembinaan masjid. Jadi apa dia? Sebab Imam Bukhari kalau buat tajuk dia ada maksud dia. Dia saja-saja gitu sekadar nak memisahkan satu bab dengan satu bab yang lain, tidak gitu. Bahkan dia ada maksud dia di sebalik tu. Orang panggil, kalau dalam kitab-kitab dia sebut gharad. Gharad dia, tujuan dia, maksud dia. Kalau kita tengok maksud dia tu banyaklah. Antaranya boleh kita tengok dalam nota tu, berapa Imam Bukhari buat tajuk ni. Ada beberapa di situ, nota 658 tu. Yang pertama, mengisyaratkan kepada maudhu' dan karutnya hadis, jannibu masajidakum sunna'akum, yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamilnya, Al-Khatib di dalam Talkhis Al-Mutasyabihnya, dan lain-lain tokoh di dalam kitab masing-masing, melalui saluran riwayat Muhammad bin Mujib daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Mujib ialah seorang perawi yang langsung tidak berguna hadisnya.
Demikian kata Abu Hatim Ar-Razi. Yahya bin Ma'in mengatakan Muhammad bin Mujib adalah kadzab, yang pendusta besar. Itu sah maksudnya. Itu salah satu maksudnya. Dia nak isyarat. Jadi apabila kita baca kitab Bukhari ni, setiap kali dia mesti kena ingat benda-benda gitulah. Ada tu dia isyarat mana-mana. Macam di sini dia isyarat kepada hak tu, maudhu'nya dan karutnya hadis tu. Sebab hadis tu maksud dianya jannibu masajidakum sunna'akum, jauhkan tukar-tukar daripada masjid kamu, atau elakkan, jangan libatkan tukar-tukar dengan masjid-masjid kamu. Kalau tak terlibat dengan tukar, ke mana tukar tu dah? Kalau tak terlibat dengan tukar, jadi masing-masing buatlah ikut selera, buat gitu hendaknya. Tak, Nabi SAW gapo-gapo dia buat kemah. Jadi hak ni tak pernah sabarlah kalau kita kira dari segi logik. Nabi SAW ni dia orang lagu mana? Dia nak comel hak molek. Allah SWT pun nak molek, sebab tu dia buat contoh molek kemah. Tiba-tiba buat masjid ni dak, kalau buat rumah tak apa, panggil tukar. Kau ke lagu mana kita nak kata maksud dia kalau kita tidak kata gitu? Kalau tukar kan untuk bina, untuk buat lah. Takkan kita nak kata tukar, jauhkan tukar daripada masjid kamu. Maknanya jangan biarkan dia pergi semaya. Takkan nak kata lagu tu. Sebab apa? Kau berat kan lagu tu dah. Jadi tukar tak lagi. Tukar kayu, tukar besi, tukar mah, tukar macam-macam. Jadi tak boleh pergi. Nak sabar kau. Sedangkan dia menggalakkan nak suruh buat masjid tu, nak suruh pakat pergi lah. Tak kira lah siapa pun. Tiba-tiba tukar tak boleh. Tak pernah sabar juga. Atau apa maksud? Pergi kona aku mana pun tak boleh. Tak pernah sabar, tak masuk akal. Nabi SAW nak kata begitu. Tapi kita, ahli kita nak kata ni kena boleh melibatkan tukar ke apa ni, biar ada dalil juga. Adakah dalilnya? Kau zaman Nabi masjid dia tu pakat buat gitu je. Pakat buat, orang ni boleh buat setara ni, buat setara ni, gayuk petok lah kita kata dah. Masjid Nabi asal gitu ke? Tak ada melibatkan tukar-tukar langsung. Itu dari segi logiknya kita tak pernah sabar. Kalau ada, mana dalil dia? Sebab kita nak kecek atas dalil, bukan kecek ikut selera gitu. Tak seh lagu tu boleh belaka. Nak kata ni nak kata cara dia, ni kata cara dia, boleh belaka kalau ikut selera. Tapi kalau nak dalil, itu payah. Imam Bukhari paling kemah lah bagi dia ni. Dan bila ada hak ni, kalau katakanlah hak ni janibu masajidakum sunna'akum ni, kalau katakanlah sahih, katakanlah tidak sahih, karut dah, tentu dah, katakanlah sahih, bila dia bertembung dengan hadis hak lebih sahih, dia tak boleh pakai dah hak tak sahih tu, hak kurang sahih tu, tak boleh dah. Dia panggil bercanggah, hak kurang bercanggah dengan hak lebih, tak boleh. Sistem mana-mana pun tak boleh. Mana orang pakai hak kurang, jadi ketepikan hak lebih, punah kan lagu tu. Mesti hak lebih tu diutamakan, gapa-gapa pun. Kalau kita kata ia sahih, kalau dia tidak sahih, lagilah apa yang nak pakai. Kalau dia maudhu', kalau dia tidak sahih tu, kalau kita kata dhaif, pun tak boleh nak buat hujah juga. Tapi kalau dia maudhu', langsung tak boleh. Langsung tak boleh pakai, tak boleh buat hujah. Dan orang yang berhujah dengan benda-benda lagu ni salah besar, berdosa besar. Sebarkan benda lagu ni tanpa royak kat orang, dosa besar juga. Kalau dengan sengaja, kalau tidak sengaja, mudah-mudahan Tuhan ampunkan. Jadi kita ni pun pusing juga sebenarnya. Tidak kata mengajar hadis ni suka hati, dah pusing juga, takut ada salah. Harap-harap Tuhan ampunkanlah. Hak tidak sengaja tu, takut tersalah kan. Hak tersalah tu pasal benda berat. Sebab tu sahabat-sahabat ni, setengah-setengah sahabat kan, dia nak royak sah hadis, kita ni sedap dah. Kita tak serah, tak jelira mana sebenarnya. Dia nak royak sah hadis tu perlu kejap. Ketar tu setengah-setengah tu, ketar, takut. Padahal dia hidup sekali dengan Nabi, dia dengar.
Dia takut hak dia royak tu tak serupa betul-betul dengan Nabi. Hak Nabi kata. Bila tak serupa, tak lari sikit pun lari dah. Lari dah. Lari dah. Teh dengan kopi walaupun sama-sama minum meh. Tapi lari dah. Minum meh. Tidak salah juga kita kata moga minum meh juga. Tapi tak boleh buat tukar lugi tu. Jadi begitulah. Ini termasuk di dalam hadis maudhu. Hadis maudhu. Siapa dia yang meriwayatkan hadis ini? Yang menyebabkan orang hukum, orang kata hadis ni hadis tak betul, hadis karut ni. Imam Bukhari sendiri dia tahu dah. Orang-orang lain pun kata lagu tu juga. Yang menentukan gapo-gapo ialah perawinya. Dhaif ke gapo ke perawi dia. Salah satu je lah. Banyak lagi sudut lain. Salah satu sudut yang penting iaitu sudut riwayat dia, sudut isnad dianya, perawi dia. Perawi dia ni dapati Muhammad bin Mujib. Tu orangnya. Dialah yang meriwayatkan hadis ni. Sebab kalau cari hadis ni lain tak jumpa. Kalau jumpa pun mesti jumpa dia juga. Maknanya dialah apa nama ni, pengedar utamanya. Pengedar utamanya. Apa ni, stokis besar lah kita kata nak. Mesti kena ambil daripada dia ke mana-mana pelbagai ni. Kena ambil dengan dia. Tak jumpa dengan orang lain. Ni dia Muhammad bin Mujib. Dia ambil daripada siapa? Daripada Ja'far bin Muhammad. Ja'far tu Ja'far As-Sadiq tu lah. Orang-orang Syiah menganggap dia tu imam yang ke-6, imam maksum. Maksum pun Nabi lah maksum. Dia tu ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu Muhammad Al-Baqir, imam juga mengikut Syiah, imam yang kelima. Dia ambil daripada ayahnya Muhammad Al-Baqir, ambil daripada ayahnya Zaid. Zaid tu imam juga, mengikut Syiahnya. Jadi imam yang keempat. Dia ambil daripada datuknya. Daripada datuknya. Datuknya tu siapa? Husain, Sayyidina Husain. Imam juga mengikut Syiah, imam yang ketiga. Dia ambil daripada Ali. Datuk lagi. Hak tu imam nombor satu lah. Imam nombor satu mengikut Syiah. Dari segi orang-orang ni tak ada masalah. Orang ni molek, tak ada gapo. Ja'far As-Sadiq ke, Muhammad Al-Baqir ke, ataupun hak datang lagi tu yang disebutkan saat ni, tak ada masalah. Kita tak ada masalah dengan orang ni. Hak bermasalahnya bawah dia. Sebab itulah banyak kan hadis ni banyak hak Syiah, banyak dalam kitab dia 4 buah kitab hak besar. Kalau nak kira hak lagi-lagi tu banyak lagi lah. Hak besar, hak utama supaya dengan orang Sunni anggap ni kitab hak utama. Dia 4 ada. Tapi keempat-empatnya alhamdulillah, selepas kita dia putu kita niru semua selepas hak ni siap baru dia buat. Jadi hak paling hebat pun hak kata supaya Bukhari dia pun ke dia, bukan sebelum kita dah. Kita dulu buat hadis apa ni, susun hadis ke apa ni. Banyaklah hadis-hadis hak tidak serupa. Kalau nak kira ada lah riwayat. Apa ulama kita tak ambil? Apa tak ambil? Sebab perawi itu teruk telajak. Teruk telajak. Walaupun ambil daripada imam-imam besar, walaupun kita tidak menganggap imam Dabani ni serupa dengan Syiah anggap, tapi kita pun anggap imam juga serupa imam Syafi'i, imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi. Kita pun anggap imam juga, imam mengikut faham kita lah, tidak mengikut faham dia. Tapi sesuatu benda ni nak ambil ni, tidak, kita tak boleh tengok atas orang yang diambil tu dikatakan dia meriwayatkan atau dia berkata. Kalau lagu tu Nabi lebih lagi. Orang kata Nabi kata, Nabi kata lebih lagi pada daerah ni. Tapi apa ya ulama berani kata ni maudhu', ni tak betul, Nabi tak kata pun. Pasal dia tak kata. Dia tak ada kata. Lepas tu apa kaitkan dengan dia? Dia nak suruh laku sebagai dia. Kalau tidak tak laku. Ni sebut orang-orang besar, orang-orang penting laku. Mudah sikit orang nak terima, lembut hati jadi orang. Bukan main. Jadi sesuatu hadis tu kita tidak boleh kata tu ada orang-orang besar dalam tu. Ada orang besar apa? Ada seorang je bunuh habis. Nila titik orang kata, habis susu sebelah. Tak boleh dah, pakai hak lain tak boleh dah. Ada seorang pada dah.
Dia tidak jadi kuat, dia jadi dhaif mudah. Nak jadi kuat, hak lain kuat seorang tidak jadi kuat. Kita kata tu seorang tu hak lemah, hak lain kuat belakang. Tidak kira gitu. Jadi ada seorang kira lemah lah. Tak kira dah hak lain tu. Tak kira dah. Bahkan lu berjujuk hak lemah ada. Lagilah tak boleh pakai. Lepas tu dia hadis-hadis yang maudhu' ni, hadis-hadis yang maudhu' ni, yang karut ni, dia kalau kita perhati dalam sanad dia mesti ada perawi-perawi hak lemah, hak tak kuat ni, hak bermasalah. Selain daripada tu, dari segi logik pun kita tengok, kalau kita ukur nilai dengan akal kita tak boleh terima. Banyak perkara banyak perkara enggak banyak benar lah dalam masyarakat kita ni. Bukan setakat hak hak maudhu' tersebar dengan meluas. Tersebar dengan meluas. Banyaklah. Misalnya buat kau tak erti orang kita ni kadang-kadang kan. Kemarin ada dengar dalam khutbah. Nah. Kemarin ada dengar. Tengok. Benda lagu tu tak tahu. Dia sebut, Nabi kata, wahai Ali, begini. Wahai Ali ni kalau hak sahih ada sah je. Kalau start dengan wahai Ali tu kat sah. Kebanyakan paling tinggi dua. Hak tu tak termasuk. Hak lain tu selain daripada hak dua tu dah lah, mudah je. Lagu tu tengok kitab mana pun. Tapi lagu tu anak ayat bukan hak ngajar sesuatu gini, kadang-kadang atas membar tu ada lagi. Dia tak sedar, bukan sengaja lah, mudah-mudahannya kan, bukan sengaja. Tapi nak ayat meluasnya, tak tahu kaedahnya sampai begitu sekali. Padahal kalau baca kita hadis sikit je, kita cakap hadis maudhu' ni ayat lalu. Hak mana-mana hak start dengan ya Ali, wahai Ali, semua karut kecuali satu saja. Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Hak tu saja. Hak lain-lain, hak kata wahai Ali, kalau kamu nak makanlah garam dulu. Gapo tu kata? Wahai Ali, kalau mau nak pergi jalan jangan lupalah bawa besar. Dah. Dengar pun lemah dah. Banyak benda lah aku tu boleh tahan nak sebut lah. Banyak. Dia ada satu kitab khusus. Mula dengan ya Ali. Ada dulu seorang ustaz dia buat, dia nak cetak. Tapi kita tegur, suruh anak-anak buat tegur lah. Tak betul. Tak usah cetak lah. Sampai sekarang ni tak ada nampak. Tak ada nampak cetak. Mujur lah. Kalau cetak waktu kan. Tapi banyak dah kita biasa dah jumpa penyakit-penyakit lagu tu. Biasa dah. Tak cuma tambah lah pula. Tambah pula. Jadi orang yang buat tu dia ustaz juga. Itulah bendanya yang kita usinya. Sedangkan benda ni bukan main-main. Imamul Haramain, Tok Guru Imam Ghazali dan Tok Guru sekian ramai Imamul Haramain, dia kata jadi kafir kalau dengan sengaja saya bahas hadis maudhu' ni jadi kafir. Kan berat. Bukan dosa besar, bukan setakat dosa besar, kafir. Apa? Tak tahu. Harap-harap tidak sengaja lah. Tapi tak boleh buat tidak sengaja sama kan. Sampai ke bila nak main tidak sengaja lagu tu. Jadi hak ni pun daripada Sayyidina Ali juga. Tapi tidak yang Ali lah. Tidak yang Ali pun tak boleh juga. Karut juga hadis ini. Karut juga hadis ini. Jadi seperti kita kata tadi lah, dari segi logik, bapanya nak larang, elokkan, jauhkan, jangan bui apa ni tukar-tukar ni pergi. Jadi Imam Bukhari nak tolak tu lah, sebab tak pernah sabar lah. Nak kata tak wigi semayang, tak pernah sabar. Lepas tu melibatkan tukar, tak pernah sabar. Lepas tu pasal bercanggah dengan hadis, Imam Bukhari akan buat pagi.
ni lah dia kata, mana? Tukar tu, tukar kayu. Dia guna tukar kayu. Tak apalah, itu yang pertama. Yang kedua, keelokan memilih dan melibatkan tukang atau orang yang mahir di bidang binaan dalam pembinaan, khususnya masjid. Kalau kita nak bina apa-apa, kena libatkan, biar demo tu terlibat, masuk campur orang ahli. Ikutlah nak agak apa. Kalau berkenaan dengan kayu, kena tukar kayu. Kalau berkenaan dengan besi, tukar besi. Kalau berkenaan dengan cermin, tukar cermin. Ikutlah. Kena libatkan mereka itu. Sebab apa? Sebab dalam hadis dia sebut seorang sahabat perempuan, orang panggil sahabiyah, dia ayat kepada Nabi, dia ada tukar kayu gini-gini. Dia kata apa? Dia terima. Tukar kayu. Padahal membar tu kalau tidak tukar kayu boleh dah buat lah. Tapi di sini menunjukkan Nabi kena. Dan orang tidak tahu, hak tak reti, orang tahu nak buat membar dia tu hak reti. Hak pandai memang tukar. Cerdik juga, tidak kata ikut serah yang buat gitu. Nabi terima. Ini menunjukkan Nabi kena benda lagu tu. Kalau tidak, dia tak akan terima. Kita kata buat apa? Dunia kita kata. Hak kemah-kemah ni, buat comel-comel membar. Kemah-kemah ni. Aku nak die sampai mati, kau mati aku dulu. Nak bunuh dia tu dah. Dia tak kata lagu tu. Dia tak kata. Bahkan molek lah buat kemah tu. Setengah-setengah orang dia kata, jangan buat rumah. Dia pegang hadis juga kononnya. Hadis lagu tu. Rumah kalau lama daripada kita, biar rumah tu utuh dulu daripada kita mati. Mana begitu. Kalau kita mati, nak mandi, nak gapo mana dah. Kalau rumah utuh dulu. Saya tak fikir waktu tu. Kalau sakit, kalau gapo, nak duduk mana? Bila nak tahu mati tak mati tu, payah tu. Jadi sadar benda tu karut belaka. Tapi tengok, orang kau hebat, dia kau kait ke benda-benda bukan-bukan tu dengan dia. Sebab apa nak jual, biar laku lah. Biar laku. Kata Nabi kan, boleh ke ada jenis-jenis lemah semangat tak pakai hak tu? Pakai hak tu nak menenangkan hati dia. Nak menenangkan hati dia. Tak boleh buat rumah molek, dia kata lagu tu. Dia menenangkan hati dia. Sebab tu orang tak ikut agama kadang-kadang dia marah lagu tu lah. Tak ada kena-mengena dengan agama sebenarnya. Tak ada kena-mengena. Jadi kalau nak buat apa-apa, biar ahli dia, biar tukar dia. Tu hak Imam Bukhari nak ayat. Apa dia buat tajuk gini ni. Sekarang ni nak masjid jenis binaan. Kalau nak agama lain, gitu juga. Yang ketiga, kedua-dua hadis yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah bab ini hanya menyebut tentang tukang kayu untuk membuat mimbar, yang merupakan salah satu alat penyempurna dan pelengkap masjid. Tidak ada satu pun hadis tentang tukang-tukang yang lain yang diambil untuk pembinaan masjid itu sendiri dikemukakan oleh beliau. Hadis-hadis tentang tukang-tukang yang lain memang ada, tetapi oleh kerana ia tidak menepati syarat sahihnya, Bukhari mengisyaratkan sahaja kepadanya di dalam tajuk bab dengan menyebut perkataan as-sunnah. Yang ni tukang-tukang yang lain. Kalau kita perhatikan tajuk bab melibatkan tukang kayu. Tukang kayu memang ada dalam hadis ni. Dua hadis dia hari ni tukang kayu je. Hak nak buat member tu sebab member tu daripada kayu. Tak ada capur besi, tak ada jaga apa ni, kayu. Lepas tu Imam Bukhari buat adalah tajuk. Hak dalam hadis ada kayu, tukang kayu saja. Dia sebut tukang-tukang yang lain. Dia ambil mana? Orang miskin. Tuan ambil mana hak tu? Tak ada sebut dalam hadis hak tuan hari ni. Sebab apa? Sebab tu tajuk Bukhari paling istimewa. Dia nak ayat di sini hadis ni walaupun sebut tukang kayu saja, kita boleh faham daripada situ bukan tukang kayu, tukang lain pun boleh faham juga. Apa lagi ada hadis dia nak isyarat kepada hadis tu. Cuma hadis tu tidak menepati syarat dia. Bukan bermakna tidak sahih.
Jadi kalau tidak ada dalam Bukhari, tak boleh kita kata tak sahih lalu. Ada sahih juga, cuma tidak menepati syarat dia. Taraf kesahihannya tu tidak menepati piawaian dia. Hak dia naknya lagu ni, setara tu tak boleh lagi. Nak pasal nak wilbil lebih daripada orang lain, penat kalah lah. Tidak mudah lah. Kalau sini dia tahu tapi dia tak boleh hak mari. Hak tu tak boleh hak mari. Bukan hak tu tak molek. Sebab memang dia nak jual barang hak memang bermutu sungguh. Kalau kita kata bermutu sungguh, tak sih jual hak lelaki-lelaki, tak sih. Gitulah kita kata. Kalau perkedai kan, hak barang hak dia tu hak paling molek. Cek lah, kalau nak cek semua lagu tu sesoalnya. Hak kurang walaupun molek ada juga kedai lain. Jadi memang dia khusus untuk tu nak kan. Jadi kalau nak bermutu sungguh di situ, kira-kiranya gitulah. Jadi dia tak boleh buat mari. Hak dia tak boleh buat mari kerana tidak menepati syarat dia tu duduk mana? Sini. Antara hadis sahih tentang tukang-tukang yang lain selain tukang kayu yang terlibat dalam pembinaan masjid, ialah hadis Talq bin Ali. Ini kata beliau. Ni hak dia kata. Talq bin Ali, sahabat Nabi ni, dia kata banaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Masjid al-Madinah wa kana yaqul qaddimu al-yamami min at-tin fa innahu min ahsanikum lahu massa wa ashaddikum lahu sa'idah. Itu hak Nabi katanya. Bermaksud saya telah membina Masjid Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, biarkan Yamami, yakni orang Yamamah itu, maksudnya Yamami itu dialah yang dia cerita. Biarkan Yamami itu berada dekat tanah. Tanah tu pada masa tu digunakan sebagai plaster, sebagai seming kita zaman lalu ni. Sebagai seming kita zaman lalu ni. Biar dia duduk dekat bahagian tu, bahagian tanah, duduk gaul tanah, duduk capur tanah, bahagian tu. Ataupun masa nak letak bata-bata tu, letak, cara letak tu biar dia. Kerana di antara kamu dia adalah yang paling baik sentuhannya. Paling baik sentuhannya, yakni paling pandai menggunakannya. Lengannya juga adalah paling kuat di antara kamu. Lengan dia pun paling kuat di antara kamu. Jadi pandai sah, gagah sah, kuat. Tu kalau tukar nak tu lah. Pandai sah, gagah pula, kuat pula. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Tabarani dan lain-lain yang disebutkan di situlah. Jadi Imam Bukhari nak isyarat kepada hadis ini sahih. Tapi apa dia tak baik? Sebab tidak menepati syarat dia. Tidak semestinya kalau kata hadis sahih itu ada dalam Bukhari, hak dalam Muslim pun sahih juga, hak dalam lain pun sahih juga. Hak mana hak sahih itu sahih lah. Dalam kitab-kitab hak mengumpulkan hadis tidak sahih pun, kalau ada celah-celah tu dia buat mari hak sahih, sahih juga. Tak boleh kita pukul semua lah tu. Macam kitab Ibnu Adi tadi kan, tadi Ibnu Adi di dalam Al-Kamilnya, kitab ni memang dia mari hadis-hadis hak karut sajalah kebanyakannya. Sebab dia nak mari contoh tu, orang ni meriwayatkan hadis karut, orang ni perawi ni mana antara hadis dia contoh. Dia mari. Jadi tidak semesti kita kata apa dah mau untuk apa bubuh dalam kitab dia. Tak boleh kita kata begitu. Dia ada maksud dia. Dia ada maksud dia. Maksud dia nak wayak. Ni contohnya. Kalau perawi ni contoh hak mengarut dia. Jadi banyaklah kita jumpa mengarut tu dalam kitab dia. Tapi bila-bila gitu bukan makna semuanya hak karut. Bila-bila gitu dia ada juga amal dia hak sahih tu sebagai perbandingan kok. Tapi hak maksud utama dia nak ayat, nak amari hadis hak lemah, hak karut. Tapi tidak semua hak maudhu' juga. Kira-kira hak tak kuat, hak maudhu' pun ada juga. Bukan khusus untuk hadis maudhu'. Tak juga. Dia nak bincang tentang perawi-perawi. Jadi perawi ni secara mana hadis dia amari ada hak pelik, misalnya hak orang lain bantah. Misalnya tadi jannibu masajidakum sunnah aku tu ada dalam kitab dia.
Kita tak boleh kata apa dia ubah dalam kitab dia. Dia maksud gitu dah. Supaya juga orang tidak faham, dia kata apa dalam Ibnu Majah pun ada juga hadis maudhu'. Lepas tu apa ya, bila Ibnu Majah tu dalam Sunan Sittahnya macam lebih sangat, sedangkan banyak lagi hak lain hak lebih sahih daripada Ibnu Majah tu. Misalnya Sunan Darimi ke, Muwatta' Imam Malik ke, apa tak ubah tu. Bahkan setengah-setengah ulama memang kata di tempat Ibnu Majah tu hak tadi tu, hak lain. Apa nama ni, Muskilul Athar ke ataupun Ma'anil Athar Imam Tahawi ke, itu dia ganti dengan dia tak sebut Ibnu Majah. Tapi buat apa ya, ulama kebanyakan pertahan Ibnu Majah juga. Orang ramai dia tidak faham. Dia kata kau itu hak paling tinggi, hak lain-lain ni bawah pada hak tu. Tidak gitu, silap tu kalau lagu tu. Silap. Dia hak tu untuk sukatan pengajian. Untuk sukatan perlu. Untuk sukatan. Seperti yang sebelum pada ni pun kita sudah bincang dah kan. Apa buat, pilih hak tu buat apa. Hak ni. Kalau buat ngaji paling sempurna. Kalau ngaji hak lain tak sempurna mana. Tak sempurna mana. Setengah-setengah orang dia tak faham. Apa awak mari hak mengarut nak ngaji. Hak nak ngaji lah perlu hak mengarut tu baru untuk guru boleh wayak. Nah. Hak sakit tu apa hak segar dah. Kan dah. Nak tahu bisa dia lagu mana. Nah. Awak mari hak sakit tu. Kalau dia doktor. Siap. Tubik-tubik siap. Bagus jalan. Jadi hak ni pun gitulah juga. Jadi sebagai percubaan, test, ujian kepada orang yang mengaji hadis tu. Sebab tu dia ngaji paling akhir Ibnu Majah. Setelah belajar berlaku dah kaedah. Tengok Musdi kita tu tengok. Tak ada royak apa-apa. Kalau Imam Tirmizi dia royak hadis ni gharib, hadis ini hasan, hadis ini sahih, dia royak. Ibnu Majah tak ada satu kosong. Kamu tentu sendirilah nak tahu setara mana ngaji ni hak lepas-lepas dah. Lekat molek kau tidak? Itu maksudnya, bukan hak tu lebih daripada orang lain. Dah, tak betul tu kalau begitu. Untuk keperluan sukatan, untuk melahirkan ahli dalam bidang hadis, dia kena ngaji hak tu. Baiklah. Jadi Imam Bukhari nak isyarat. Ada kalanya Imam Bukhari dia pakai isyarat dalam kitab dia ni. Isyarat. Dia nak isyarat kepada hadis maudhu', nak tolak hadis maudhu' tadi. Dia nak isyarat kepada hak dia sebut ni dalam tajuk ni sunnah ni mari mana. Dia ambil situ. Tapi apa? Ia tidak mari dalam hadis ni pun sebab hak tu tidak menepati syarat dia. Walau bagaimanapun dia ada isyarat kepada hadis sahih tu yang ada di dalam kitab lain. Dalam tu ada sebut tukar-tukar yang lain tu. Sebab bukan tukar kayu ni duduk beno batu tu. Dengan menggunakan tanah ke apa tu. Zaman itu guna tanah, guna tanah. Lah ni setengah-setengah negeri tu ada lagi guna tanah. Jadi cara pancuhan dia tu dia jadi kemas sepasmi. Tu kelebihan aja. Kemas pokok semi. Lepas tu kalau kena hujan ke apa tidak mudah itu. Sebab dia tudung molek kan, jadi tak mudah utuh ke apa. Buatnya ke dia bukan semi, tanah. Tapi dia kena ahli dia lah. Nak pilih tanah tu pun satu hadah. Nak pilih tanah tu pun satu hadah. Sebab itulah Nabi SAW suruh dia tu duduk depan Yamami tu. Yamami tu siapa? Talq bin Ali itulah perawi yang meriwayatkan hadis ni. Jadi hak ni cerita buat kalian, buat masjid. Jadi kalau orang kata, apa Imam Bukhari ni dah? Dia kata melibatkan tukar-tukar kayu dan tukar-tukar dalam pembinaan mimbar dan masjid. Pembinaan mimbar tu adalah buat mimbar tu dalam hadis ni. Buat masjid mana ada? Masjid tu lain, mimbar tu lain. Mimbar tu boleh hakak daripada luar masuk dalam. Daripada dalam boleh waktu ambil luar. Masjid lain. Mana masjidnya? Mana hak masjid? Dia isyarat saja untuk masjid. Untuk masjid dia isyarat. Isyarat mana? Inilah hadis Talq bin Ali. Dia isyarat kot tu. Jadi daripada sini juga kita faham bela-bela ni, walaupun Imam Bukhari dia isyarat saja, tapi kita faham hak naknya tukar ni lagu tu lah mahir. Satu, kemahiran. Ahsanikum lahu massa. Paling baik sentuhannya. Jadi bahasa dia guna tu pun comel.
paling baik sentuhannya. Dia gunakan, orang lain dia gunalah bahasa tu kan, paling baik sentuhannya. Jadi sentuhan tu ikutlah bab apa-apa masing-masing, bidang masing-masing lah. Tapi bahasa dia guna tu sangat comel, sesuai dengan Nabi SAW. Bahasa tu yakni paling pandai menggunakannya, mahir, ada kemahiran. Yang kedua, paling kuat. Ada juga tukar kan, dia mahir, tapi kalau nak ngukar-ngukar naik tak boleh. Ngukar-ngukar atas tu dia penipal dah. Ada juga, susah dah tu. Dah, susah. Tak boleh buat sendiri belakang. Tak, ada juga tukar. Kalau bak naik-naik ngukar tak boleh dia. Bawah-bawah ni boleh. Tapi perlu tu. Kalau ada hak mahir tak apa dah, dia tak buat. Tak apa dia tunjuk. Dia kata agen ni, buat hak ni, buat hak ni. Tak apa dah. Perlu. Maknanya Nabi nak hak mahir tukar ni. Ikutlah tukar gapo pun. Lepas tu hak kuat. Gagah. Hak mana perlu gagah tu lah. Hak mana perlu gagah. Kalau tidak gitu pun tahan lasuk. Tak buat. Ada juga tu kata tak boleh kalau tengah malam je. Tak nampak mata. Macam-macam. Ada kalau nak suruh cepat kena siang malam. Kena gagah. Kena tahan. Kalau tidak tak boleh penipala kalau tak tidur. Susah. Itu isyarat tu. Jadi Imam Bukhari pakai isyarat nak menunjukkan kepada ada tukar-tukar lain yang terlibat dalam pembinaan masjid. Betul, saya tak boleh buat mari dalam kitab saya ni. Dia kata kira-kiranya begitu sebab tidak menepati isyarat. Tapi pada isyarat. Isyarat-isyarat lagu tu biasanya Imam Bukhari dia berburu dalam tajuk dia. Tajuk dia sangat istimewa. Jadi sini jelas lah. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis lain lagi ada. Bukan seorang dua hak pandai ni. Hak ni hak paling tinggi lah, kita kata paling molek lah hadis ni. Hak lain-lain ada lagi ia terlibat tukar-tukar. Jadi makna penglibatan tukar itu sangat diperlukan. Sama ada secara sukarela atau secara bayar, tak apa. Perlu. Jangan kita kata kalau bayar tak sih guna tukar. Ada tak, dia pun nak hidup juga. Nak hidup juga buat masjid pun. Lebih sukarela kan dalam Islam ni ajar hak sukarela. Lepas tu hak upah tak apa juga. Kalau nak ambil upah tak apa juga. Itu yang ketiganya maksud Imam Bukhari buat tajuk ni. Yang keempat, cara memahami hadis antaranya ialah dengan menggunakan qiyas. Tidak mengapa kalau tukang-tukang yang lain selain tukang kayu tidak tersebut di dalam hadis di bawah bab ini. Tak apa. Sebabnya ialah kalau untuk mendapat mimbar yang baik pun kita memerlukan tukangnya, tentulah untuk membina masjid yang besar dan baik kita lebih-lebih lagi memerlukan orang-orang yang mahir. Dia mari apa dalam tajuk tu tukang-tukang yang lain. Setara mimbar tu nak ke tukar. Mimbar tu setara mana sangat? Benda kecil je, sebahagian je daripada masjid tu. Kalau nak buat masjid tu sendiri, tempat nak letak mimbar, mestilah lebih besar lagi. Nak kepada hak lebih mahal lah. Itu cara guna qiyas. Ini menunjukkan Imam Bukhari pakai kaedah qiyas itu. Imam Bukhari bukan mazhab zahiri, boleh halal. Jadi setengah orang kata betul lah ketika-ketika tu dia serupa dengan Zahiri. Daud Zahiri kan banyak kita jumpa dah sebelum pada ni. Serupa dengan Daud Zahiri. Tapi dia bukan mazhab Zahiri. Dia. Sebab apa dia pakai qiyas? Kalau Zahiri tak. Banyak benar tempat dia pakai qiyas tu, banyak benar lah. Antaranya sini dia pakai qiyas. Jadi qiyas kat mana? Mimbar. Mimbar perlu kepada tukang. Itu qiyas. Masjid ataupun binaan-binaan lain lebih-lebih lagi lah perlu kepada tukang. Lebih-lebih lagi lah perlu kepada tukang. Sebab apa? Hak lain lebih payah, lebih rumit dan lebih bahaya. Kita kata kalau utuh, lebih bahaya. Kalau member utuh tak apa lagi. Seorang aja jatuh kalau duduk datar. Kalau tidak duduk datar tu kebetulan utuh, tak ada gap apa. Tapi kalau masjid utuh, bumbung utuh, lagu mana? Tidak nanti bumbung utuh, kipas jatuh, itu dah.
Kalau tidak tukar molek, ahli molek, tak sakut molek. Jadi Imam Bukhari guna qiyas di situ. Qiyas apa orang panggil? Qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Ini orang panggil qiyas aulawi. Sebut dalam Quran dah sebut, sebelum pada ni pun kita sebut dah berapa kali dah kan. Dalam Quran tak ada sebut tak boleh sepak muk. Tak boleh tapak muk, tak ada dalam Quran. Cuma dia kata wala taqul lahumā uff. Jangan kata uff kepada mak dan ayah, jangan kata. Tak suka ke, serabut ke, ikutlah mana-mana, jangan kata. Jadi uff dia kata. Apa kata uff? Allah. Misalnya kita kata setara tu pun dia tak ui. Pak kalau tak apa sepak, lagilah tak ui. Kalau tak apa sepak, lagilah tak ui. Jadi itulah hak betul, fahaman yang betul. Itu orang panggil qiyas aulawi juga tu. Setara tu pun tak boleh dah. Pak kalau ni kau tak boleh. Supalah juga sini. Setara nak buat mimbar tu pun perlu kepada tukar dah. Nak kepada orang yang mahir dah. Nak buat masjid satu binaan yang besar, lagilah. Tu Imam Bukhari faham. Cara qiyas tu orang panggil qiyas lagu tu. Kalau tak pakai qiyas susah. Kadang-kadang mazhab Zahiri dia terlajak. Bukhari tidak begitu. Dia pakai qiyas. Setengah-setengah orang Zahiri dia kata Nabi tak buih kecing dalam air bertakung, tempat air bertakung. Dalam tu kata dia. Kalau luar tak apa, biar belajar lah gitu pun dia. Mau tengok molek tu, faham tu? Dia tak faham. Jangan kencing di air yang tenang. Setara kencing tu tak boleh pakai lebih berak. Lepas tu kalau kecil lu apa pergi situ juga, masuk apa jugalah. Dia kata jangan kecil dalam. Jadi kalau luar tak apalah, biarlah apa ni pergi situ juga. Tak betul tu fahaman gitu tu. Tak betul. Jadi kalau telajak zahir, telajak ni pun tak boleh juga. Tapi kalau main takwil semua pun tak sedap juga. Takwil semua tak sedap. Tengok-tengok benda lah, tengok-tengok tepat. Ada kalanya sedap dia, kemah dia, molek dia. Ini Imam Bukhari, sebab maksud utama Imam Bukhari ialah nak faham hadis, cara memahami hadis. Cara nak faham hadis antaranya ialah dengan menggunakan qiyas. Kalau kita tak guna tu, kita tak akan faham. Ataupun payahlah kita, payah. Nanti nak tahu belakang hadis kan, susah kalah. Jadi hak mana-mana buat keputusan, buat apa ni hukum, buat peraturan ke apa, dia tahu semua hadis ke? Tak mesti. Dia tahu kaedah. Tahu kaedah tu yang penting. Hak perincian tu orang panggil juz'iyat tu, hak halu-halu tu dia akan mari berulang akan mari. Akan banyak tak apa hak tu. Yang pentingnya kita tahu kaedah. Bila tahu kaedah selesai. Kaedahnya hak kena guna dalam memahami hadis ialah qiyas. Kena pakai qiyas. Sebab itulah jumhur ulama mengatakan qiyas itu hujah dalam syariat. Hujah. Itu yang keempat. Yang kelima, sebelum ini Bukhari mengadakan bab bekerjasama dalam pembinaan masjid. Sebelum pada ni bab ta'awun fi bina'il masjid. Tu tajuknya. Untuk menyatakan keelokan kerjasama tersebut. Bapa? Kalau buat seorang tak boleh? Boleh juga. Tapi molek kerjasama. Sebab apa? Sebab pahala boleh banyak ni. Pahala boleh banyak. Pakat buat molek, kau molek. Lepas tu mungkin orang ni lebih kuat, lebih pandai dari sudut ni. Sebab tu nak kerjasama tu. Ia melibatkan semua orang Islam. Dia kata kerjasama secara umum. Jadi semua orang boleh terlibat lah. Cumanya kalau kita nak buat zaman learn ni, tidak ringkas pada zaman itu, dia tak boleh nak terlibat secara langsung belakang dalam semua perkara, tak boleh. Nak beri PT belakang tu boleh lah. Nak beri PT belakang. Tapi kalau nak terlibat benda ni nak buat, apa kat buat belakang? Buat serabut yang ramai-ramai sangat pun, kalau tukar tak pandai pun nak duduk gelewak sekali dengan tukar juga dah. Tak ada pasal tu. Tak ada pasal. Hak boleh, tentu boleh bekerja sama dengan orang ramai ni. Dari segi PT, hola PT. Lepas tu cari tukar.
Bila dia buat, dia akan buat lebih sempurna. Kalau hak tidak tukar, dia kat rayuk macam-macam. Tidak ahli dia. Sekurang-kurangnya nampak tak comel. Kalau jadi pun nampak tak comel. Bagaimana hak sebelum pada ini menggalakkan kerjasama orang Islam secara umum? Bagaimana kalau kerjasama dalam pembinaan masjid itu melibatkan tukang-tukang dan orang-orang yang mahir di bidang binaan? Tentulah hasilnya akan lebih memuaskan, dan pahala yang diperolehi mereka juga tentulah lebih besar. Kerana itulah Imam Bukhari mengadakan pula bab ini selepas bab sebelumnya. Itu pandangan kita sendirilah. Hak tak ada dalam kitab, tak apalah, masing-masing boleh bagi pandangan. Kalau ada orang lain boleh bagi pandangan lah, tak apa. Itu hak kita nampak. Sebab sebelum pada ni kerjasama tu secara umum. Bagaimana kalau kerjasama, kalau penglibatan tukar, tentu lebih molek lagi. Hak biasa ni pun, kalau hak tu punggah dua butir batu, kita kata hak tu punggah sebutir batu, cepatlah sudahnya, cara biasa. Hak ni kalau tukar tentu lebih molek. Lepas tu tukar tu dia banyak kerja lain lagi. Kalau dia tinggal kerja tu nak buat ni, boleh pahala lebih banyak dia. Kalau boleh piti sikit tak berapa banyak pun, kita kata boleh pahala banyak. Peluang untuk dia, gunakan kemahiran dia di situ. Jadi kerjasama tukar lebih-lebih lagi lah dikehendaki. Kau molek kalau ada kerjasama tukar. Setara tidak kerjasama tukar, kerjasama orang biasa ni pun molek dah, digalakkan dah. Sepatutnya kita buat, terlibat orang-orang Islam. Apa lagi kalau tukar? Sepatutnya bila ada peluang lagu tu, dia kena anggap ini peluang dia. Inilah peluang dia. Jangan duduk kira piti sangat lah. Bukan tak boleh nak ambil upah tu, memang boleh, itu hak dia. Tapi jangan duduk kira peluang. Sebab boleh jadi sepanjang hayat dia ni tak ada dah orang nak panggil, nak ajak dia buat masjid, tak ada peluang dah. Sedangkan kalau dia tak ada piti, dia boleh bagi sumbangan tenaga dia, hak tu pun boleh dah pahala pada dia. Kalau dia tak ada piti, dia tak sewa piti, tak apa, dia tetap boleh pahala juga dengan cara dia bagi sumbangan kot. Jadi hak munasabahnya kita kata hak lain-lain pun ya Allah belaka, tambah lagi. Hak ni lebih nampak sesuai. Kalau nak kira tajuk sebelum pada ni, nampak bersama molek, kait molek. Sebab Imam Bukhari cara dia daripada rendah naik tinggi. Dia tidak buat serupa. Dia tidak buat serupa. Hak sebelum pada ni kerjasama umum, ni kerjasama tukar. Itu dia nak ayat tu, tentulah lebih baik. Tak apalah. Jadi habis dah berkenaan dengan tajuk bab di situ. Cuma kita pergi kepada hadis dia. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seseorang, dia tak ada sebut nama, tak ada sebut, suruh pergi royak kepada seorang perempuan. Seorang perempuan. Jadi orang utusan dia suruh pergi royak tu tak ada sebut nama, tak jumpa dalam kitab mana, tak sebut siapa dia. Tetapi dia hantar kepada perempuan tu, perempuan tu diketahui siapa dia. Yang mubham, yang samar di sini diketahui. Ada nota di situ menurut Al-Kirmani, Al-Aini dan Al-Qastallani, semua ni pensyarah Bukhari belakang ni. Perempuan ini bernama Aisyah Al-Ansariyah, namanya Aisyah. Orang yang mengatakan namanya Ulathah adalah salah, kata mereka. Sebab ada juga yang mengatakan perempuan itu Ulathah, tak tepat. Yang tepatnya ialah Aisyah. Ni perempuan itu ialah Aisyah. Jadi menunjukkan ramai juga orang nama Aisyah ni. Semasa Nabi SAW ramai hak nama Aisyah, hak nama Fatimah ramai, hak nama Fatimah, anak dia sendiri, anak Nabi SAW sendiri, nama Fatimah. Lepas tu hak curi kerak tangan tu kan, Fatimah juga nama dia. Adik Sayyidina Umar hak masuk Islam sebelum pada dia tu duduk mengaji Quran tu, Fatimah juga nama dia. Ramai nama Fatimah. Tapi Siti Fatimah tak ada. Kena beringat sikit. Siti Fatimah tak ada. Yang kita royak tu
banyak sangat. Jadi kesian kau Siti Aisyah ada juga orang kita bubuh. Tak usah bubuh lah tak betul tu tak betul. Siti Khadijah ramal. Siti tu nama dia boleh dengan sendirinya. Dia boleh dengan sendirinya. Siti tu maknanya puan. Kalau kita bahasa Melayu kan. Jadi bila dia kahwin esok dah, orang panggil puan lah dengan kepada dia dengan sendirinya. Jadi orang panggil Siti Aisyah, tak apalah bukan dia bini Nabi. Masa kecil dia ayah dia bubuh Siti Aisyah kau nama dia. Dah. Tu kena faham. Tu kena faham. Orang kita banyak benar keliru ni. Dia nak molek dah. Terkena juga. Nak molek dah, terkena juga. Tak usah bubuh. Tak kena tu. Carilah di kalangan orang Arab, tak ada. Hak erti. Hak erti bahasa dia tak ada. Nama lagu tu Aisyah lah. Aisyah. Supaya juga Nur Aisyah, bukan benar Nur kalau kita kan. Kalau perempuan agak Nur, tak betul tu. Nak kira kok mana Nur Aisyah, cahaya Aisyah. Kau dia cahaya Aisyah apa-apanya. Cahaya Aisyah. Nur tu bukan apa ni lafaz kalau dalam bahasa Arab untuk menunjukkan perempuan. Dah. Jantan tu. Sebab tu ada nama Muhammad Nur kan? Ada ke tak ada? Ada. Tu betul je. Tu betul. Nur Aisyah tak ada. Tak betul. Nak kata gapo? Aisyah tu sebagai sifat. Nur Aisyah. Lepas tu nak ayat gapo? Nak ayat gapo? Cahaya Aisyah. Nak ayat gapo? Kait dengan Aisyah tu kau. Sebab apa dia bawa ilmu Aisyah tu kau? Dia ingat hadis Aisyah tu belaka kau? Aisyah bin Nabi tu dia kata dia di Nur Aisyah tu kau mana tu kaitannya? Tak kena lah pendek kan. Kau mana pun tak boleh pergi, tak boleh. Tak kena. Jadi waktu kena beringatlah. Sebab bila-bila nak sapa tepak dia makan masa juga. Dah jumpa dah ni kita sebut lah. Jadi Siti tu tak betul. Tak usah lah. Orang kita ni nak dah ke Arab tu, molek dah, tidak jadi Indonesia Sutomo kau ke apa ke dah. Molek dah tu. Tapi silap banyak. Syamsul Bahri lah nama kan. Syamsul tu makna dia matahari. Al-Bahri tu makna dia laut. Apa dia? Syamsuddin bagus. Ya Allah matahari agama. No. Menasabah lah. Ni Syamsul Bahri. Lepas tu Syamsul Qamarain pula dah. Matahari 2 bulan pula. Gambar dia kan? Tak faham. Tengok. Yang bubuh ikut surah. Tapi bahasa Arab belaka. Bahasa Arab belaka tu. Bahasa Arab belaka. So lagi orang kita, kalau orang besar ada nama lagu tu, dia akan bubuh. Orang popular lah, orang glamour kalau kita kata dah. Dia buat akan bubuh. Itu silap banyak. Jangan. Ataupun dia berasa sedap, dia tengok cerita dia sedap, dia pun bubuh. Masyitah misalnya. Itu bukan nama. Nama kerja dia. Sebab kita kata pegawai lah, pegawai. Kita pun nama anak kita pegawai. Tidak nak suka dah. Kita pun nama anak kita polis. Lagu mana lah? Polis. Nanti dia jadi polis, tak apa lah. Orang akan panggil dia polis dengan sendiri. Kalau dia tidak jadi polis, lagu mana? Tak sesuai tu. Tak sesuai. Jadi tak pernah sabar. Masyitah tu makna dia apa nama ni, tukang anda, mak anda, ataupun tukang sisir rambut. Tukang sisir rambut anak Firaun, keluarga Firaun. Asal dia tu kan. Baguslah cerita dia tu, tapi itu bukan nama dia. Bukan nama dia. Tak tahu. Jadi masyitah tu tukang. Jadi kita bubuh nama tukang kan pelik tu. Jadi tak salah. Jadi Siti ni banyak benar ni. Siti ni ada beberapa orang telefon dia nak nama anak dia buat. Kalau bunuh lah ke mana? Tak boleh. Kata situ tak boleh. Tempat-tempat boleh, bukan semua tak boleh. Kita kata Nur Hayati, Nur Aini boleh, tak apa. Perempuan tak apa. Perempuan apa? Sebab kita kira bahasa, dari segi bahasa. Tapi kalau Nur Aisyah tak boleh pergi. Tak salah je. Nur Aisyah tak boleh. Sebab tu kena orang reti. Nak ubah nama ni pun.
Lepas tu kadang-kadang dia ambil dalam buku. Dalam buku tu tak sempurna molek. Sepatutnya kena bubur kata tulis hok Arab tu lagu mana, eja lagu mana. Jangan tulis hok Rumi saja. Jangan tulis hok Rumi saja. Dia boleh tersilap masalah nama. Kita nak tu molek dah. Cuma tak kena. Ada lagi tak kena. Walaupun benda tu benda tak ada sebelah mana kita kata, tapi nampaklah kejahilan. Jadi hak tidak jahil pun kena juga. Pasal apa dia kata, Allah, apa-apalah Malaysia ni mudah sangat kau bahasa Arab ni. Tak ada kau orang kerti bahasa Arab molek. No. Pak kau hak pandai kena juga. No. Tak ada kau orang ngajar. No. Kena juga. Padahalnya lagu ni yang silapnya orang-orang yang ngaji juga yang bubuh lagu tu. Orang yang ngaji. Tak apalah, nama perempuan itu Aisyah. Aisyah. Dia kalau nama-nama molek gitu kita tak tahu makna pun tak apa. Dan bunga Nabi tak kata gapo juga, kira molek lah. Apalagi kalau kita tahu makna dia, memang molek lah. Aisyah tu memang molek. Makna dianya kalau kita kata Aisyah tu makna perempuan yang hidup dengan sihat dan dapat cari makan sendiri. Gitu Aisyah tu. Berdikari lah. Aisyah tu maknanya bukan sekadar hidup. Kalau hidup pun hidup sebab duduk dalam hospital, sakit pun hidup juga. Waktu tu orang panggil Yahya. Yahya ni Asya Ya'ishu. Yahya mana dia hidup. Hidup tu hidup lagu tu pun tak Yahya dah. Tapi kalau hidup berdikari, boleh cari makan, boleh buat kerja, mana sihat lah. Harapan kita biar situ, jangan mati kecil. Walaupun mati tu suruh Tuhan lah tu kan. Kehendak kita, hajat hati kita, hasrat kita, anak kita biar sampai besar, nama dia tu nampak tu. Sebab kalau budak kecil ada ke dia cari makan, budak kecil no. Ada ke berdikari budak kecil? Tidak. Dewasa kita nak situ. Tengok kan, molek makna tu di sebalik tu. Baru orang panggil Ya'ishu. Asya Ya'ishu. Kalau tidak, dah hidup saja gitu pun hidup boleh juga. Tak apalah. Jadi Nabi SAW kata, suruhlah hamba-Mu hak tukar kayu tu, biar dia buat mimbar daripada kayu untuk ku duduk. Suruh. Hak ni pula perempuan yang sama sebenarnya. Dia kata, wahai Rasulullah, tak bolehkah saya buatkan untuk Tuan sesuatu sebagai tempat duduk Tuan? Tak bolehkah? Saya sebenarnya ada seorang hamba yang pandai bertukar, kata dia. Nabi SAW bersabda, kalau engkau mahu boleh juga. Boleh juga. Nabi tidak tolak lah. Tak apa, boleh. Dia pun membuatkan mimbar itu. Jadi nampak canggah hadis ni. Hak ni dengan hak sebelum pada ni sebenarnya tidak ada percanggahan. Mula-mula hak sebut yang kedua ni sebenarnya dalam bab ni sebut yang kedua sebenarnya lebih dahulu berlaku. Hak yang kedua tu kemudian. Hak mula-mula tu sebenarnya berlakunya kemudian. Jadi perempuan ni pergi tawar kepada Nabi SAW gitu. Lepas tu beberapa hari Nabi SAW pun suruh dia, suruh royak ke dia. Boleh jadi Nabi nak mengingatkan dia, sebagai mengingatkan dia. Biar buatlah. Jadi ini tidak bercanggah. Dia benda-benda lagu ni kadang-kadang pokok anti hadis. Ni masalah anti hadis pula. Dia kata tengok bercanggah. Sekali Nabi kata lagu ni, sekali lagu ni. Apa lagu? Sebenarnya benda lagu tu tidak bercanggah. Sebab itulah dalam nota tu kita tulis 960 hadis ini dan hadis sebelumnya sama sekali tidak bercanggah. Mana? Hadis ini menjelaskan mula-mula sekali perempuan berkenaan menawarkan khidmat tukangnya kepada Nabi SAW. Mungkin beberapa hari selepas itu Nabi SAW menghantarkan utusannya kepada perempuan itu agar meneruskan hasratnya. Itulah yang jelas daripada hadis pertama. Nabi suruh lah, kalau dia nak tak apa, teruskanlah. Itu yang ada dalam hadisnya itulah. Lepas tu kita pergi kepada pengajaran. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada dua hadis ini, iaitu satu, keelokan melibatkan orang-orang yang mahir
dalam pembinaan tempat-tempat awal, khususnya masjid. Jadi melibatkan tempat awal ni, hak moleknya kena melibatkan tukar-tukar orang-orang yang ahli. Kalau kita nak buat rumah kita, nak sendirilah lah. Kalau jatuh-jatuh atas kepala kita, nak kita. Tapi kalau tempat awal tak boleh nyaya kat orang. Nyaya. Ni masjid tu tempat awal. Tempat awal. Semua orang pergi. Bila gitu Nabi SAW melibatkan tukar dalam pembinaannya. Tu hak nak. Jadi tidak semesti Nabi buat balai gotu balai gon ni nak ada dalam hadis belaka, tak perlu hak tu. Tak apa dah. Sebab dia hidup dalam masa yang ringkas. Dalam masa yang ringkas tu nak jadi panduan untuk semua. Sebab tu dia kena ada kaedah. Macam hak ni, kita kata hak tempat awal. Masjid tempat awal. Bukan tempat sendiri, bukan rumah sendiri. Jadi kalau rumah sendiri pun kita fikir perlu kepada tukar, nak kepada hak molek, masjid lebih-lebih lagi. Sebab itu maruah kita, maruah umat Islam, lebih-lebih lagi. Jadi moleklah kalau buat begitu. Yang kedua, keelokan menawarkan diri untuk kerja-kerja agama. Jangan nanti orang panggil, jangan nanti orang suruh, tawar diri, libatkan diri. Dalam kerja-kerja agama, elok menawarkan diri. Sebab Nabi SAW kata, aku tak kata apa-apa lagi, buat apa yang kamu? Tak ada lagi. Bukan pesen dia. Ni orang kata lah, ni kalau nak boleh juga, tak apa juga. Jadi itulah mimbar dalam masjid tu. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah kan, sebelum pada tu Nabi SAW bila dia berucap, dia duduk dekat batai pokok kurma. Sandar dia pegang tangan dia situ kan, dia berucap. Jadi bila buat ni dia tinggal tu, tebal tu, jerit batai pokok tu, jerit. Sahabat-sahabat bunyi, kemudian Nabi pun pergi tepuk-tepuk, senyap. Maknanya setiap benda yang kita buat ni ada kesan, ada. Kita yang tak tahu. Kita yang tak tahu. Kita berasa dia tak ada gapo. Dalam akidah kita pun memang semua jadi saksi ni kan. Nak jadi saksi mana kalau tak tahu kan satu. No. Makna sebab tu dalam Quran pun sebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua benda ni bertasbih dengan cara dia. Dia dengan cara dia. Cuma kamu tak faham tasbih dia. Untuk puji Tuhan belaka. Apa ni kat Maha Suci Allah. Tuhan dia lebih, tak ada satu pihak serupa. Tuhan tak ada kurang. Tu duduk sebutnya. Itu makna tasbihnya. Tapi dengan bahasa dia. Cuma kamu tak faham. Tapi zaman ni orang buat kajian-kajian banyak benda-benda ni faham, tahu juga. Kau sedap ni kita kata ada bersatu. Tak menyokong kita waktu tu. Jadi zaman ni setengah-setengah tu nak menyuburkan tanaman dia pakai muzik. Mana ngerti juga. Hak kena muzik tu subur dia tu. Bukan kena cara tari saja. Hak subur ni. Jadi ngerti. Dia ada tindak balas dia. Jadi sebab tu ramai orang ni kalau rakyat Islam kan mudah nak terima Islam. Banyak sangat menyokong Islam tu. Sesuai dengan sains, dengan kemajuan, dengan kajian zaman ni sesuai banyak. Tak kalau sebut dalam Quran wa in min syai', tak ada gapo pun. Tak ada satu pun benda yang tidak bertasbih. Maknanya hidup tu sebab tu dia kata wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada antara batu tu batu yang bergolek kerana takut kepada Allah. Jadi batu tu takut kepada Allah. Tidak golek saja tu, apa golek tu? Kita kata golek tu kita takut kena rumah je, nah. Kena orang kau tu je. Di sebalik tu dalam Quran sebut dah. Makna dia ada benda-benda. Kalau Tuhan nak beri apa-apanya, kita ni pun tidak lebih daripada batu. Tuhan je beri ada rasa, ada ke ni. Kalau Tuhan nak beri ke batu pun apa? Dia berlaku. Dia berlaku. Jadi menawarkan diri itu boleh. Yang ketiga, melibatkan orang-orang yang berada di bawah jagaan anda.
dengan kerja-kerja agama adalah sesuatu yang baik dan berfaedah untuk anda dan mereka di dunia dan di akhirat. Kalau anak buah kita, tukai kita, ada apa, kita libatkan. Kena faham dah bahawa di zaman Nabi dulu ada tu. Dan Nabi kena tu. Kalau benda tu tak molek, dia tak akan, tak usahlah apa-apanya. Ada. Dan cerdik sahabat-sahabat ni. Tidak nanti hak soho-soho saja, dak. Hak biasa-biasa ni dia cerdik. Hasil daripada duduk dengan Nabi SAW, duduk dengar hadis dia, duduk pakai hadis dia tu, jadi cerdik. Cerdik lagu mana? Tidak nanti orang, dia tampil ke hadapan. Tampil ke hadapan, menawarkan diri dia. Dia tak boleh tak apa, anak buah dia, tukar dia ada. Jadi dengan melibatkan anak buah dia tu, boleh pahala ke dia, boleh juga. Dan tukar tu boleh pahala juga. Begitulah kalau kita jadi toke kau, kita jadi bos kau, kita jadi gapo kau, kita libatkan. Moleklah macam sekarang dia duduk buat kan, setengah-setengah tu pejabat, dipanggil orang ngajar. Libat kau, kena tu, kena ikut. Buat peraturan gitu. Masa semayang, baguslah. Lagu itulah honaknya. Sebab dia pahala tu bukan boleh kepada pekerja tu saja. Kepada hak benarkan itu pun boleh pahala juga. Tidak sajalah. Tidak saja. Begitu juga kalau kita kata pembantu rumah ke, kalau kita ajar dia, kalau ajak orang main ngaji Quran di rumah, dia tak panas, suruh dia ngaji kita, boleh pahala kita. Boleh pahala kita. Begitu juga lain-lain lah. Lagu itulah. Yang keempat, majlis Nabi SAW dihadiri juga oleh orang-orang perempuan. Tidak kata majlis Nabi ni orang lelaki saja. Kalau orang perempuan mesti tabir, mesti ada dinding kau, skrin kau, gapo kau. Tak. Tidak. Pernah dalam hadis Nabi ada sebut, betul sebab kita sebelah lelaki, sebelah orang perempuan. Pernah ada. Jadi orang perempuan pun terlibat. Jadi orang yang tak nak orang perempuan terlibat ni tak betul. Orang perempuan duduk ceruk, duduk ujung, tak betul lah. Sebab apa? Kita tengok dalam hadis banyak sangat, bukan sedua hadis, banyak penglibatan orang perempuan ni. Pergi mengaji pun ada juga, sekali dengan orang lelaki. Suku pun ada juga. Boleh buat belakang. Jadi hak ni begitu juga. Dihadiri oleh orang-orang perempuan. Yang kelima, keharusan bercakap, berbincang dan berdialog dengan lelaki atau perempuan bukan mahram dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah. Boleh kecil. Tapi ada orang terlajak tu kan, dia kata suara orang perempuan ni pun aurat juga, dia kata. Ada juga. Ustaz juga orang kata lagu tu. Tak betul. Gini senang, kita Quran hadis nombor satu. Kalau ada dalam Quran dalam hadis, susah. Kalau ada pendapat ulama pun tak apa dah. Ni kan Quran dengan hadis pula ada. Nak gapo dia lagi orang lain ya? Tak perlu dah lah. Dah ada hak tu. Nak pendapat ulama, nak petua tuga ni kalau tak ada. Kalau sudah ada, pakai hak tu. Apa ni? Pakai hadis tu. Jadi setengah-setengah tu dia faham gitu. Dalam telefon pun tak sih. Kecil. Allah mangsa masyarakat ni mangsa ajaran yang tak betul sebenarnya. Jadi kita akak dia bunyi suara orang nyata tu kena pakai senyap. Padahal kita tak kenal Tuhan pun dah. Tak tahu mana orang siapa setara tu masuk meresak tu ajaran tu tak ada pasal-pasal susah. Ni depan Nabi pergi royak depan Nabi, orang tahu nama dia ke apa. Boleh bercakap tidak aurat. Jadi kalau kita ngaji Quran, kau tu guru tina, tak apa. Ada murid perempuan tu guru dengar dia macam tak apa. Boleh tak ada apa. Setengah-setengah orang tu terlajak dia kata takut gini-gini. Tu lah jadi tak maju kita ni. Zaman dulu orang kita takut nak ngapal Quran, dia kata kalau ngapal Quran terlupa sudah gini ancaman dia neraka lah macam-macam. Tak ramai lah orang ngapal Quran.
Hak tu lagu man. No, kena faham molek lagu man. No. Hak siapa apa ni ada ancaman gitu semua tu. Dia pakai umum gitu, pakai umum gitu. Tak boleh. Tapi dengan syarat lah, dengan syarat dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Hak tu ada semua disebut oleh ulama. Ada semua. Nak suruh beringat, nak suruh beringat. Sebab memang boleh menimbulkan fitnah, memang. Dengan suara tu pun boleh juga timbul fitnah. Tidak nanti kepada orang lelaki, orang perempuan pun serupa juga. Kalau lagu tu tak boleh kecek lah. Dah orang lelaki pun dah aurat dah. Boleh jadi dia timbul perasaan kadang-kadang. Kat mana kita nak tahu? Jagalah diri masing-masing tu, ya? Jagalah diri. Situlah baru nampak setara mana kekuatan kita. Yang keenam, keprihatinan para sahabat lelaki dan perempuan terhadap keperluan dan keselesaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi tak minta pun, tak ada sebut pun, tapi dia tengok perlu gap, molek buat gap. Ni keprihatinan. Jadi tidak nanti suruh, dah tahu dah buat. Jadi sahabat-sahabat ni lelaki perempuan serupa. Jadi hak ni orang perempuan dulu. Orang perempuan. Banyak kita nampak orang perempuan di zaman Nabi ni kan aktif, cergah. Dah banyak menyumbang, banyak. Misalnya dulu kan kita sudah jumpa tu imam budak tu kan. Tu imam budak buka aurat dia tu nampak. Orang perempuan juga kata. Kalau kita siapkan untuk imam kita di mall perempuan. Dulu kita sudah jumpa banyak benar peranan dia. Tidak kata orang perempuan ni tunggu nanti terima saja, tidak. Bahkan Nabi SAW suka setengah-setengah orang dia kata orang perempuan tak boleh kerja, haram kerja. Parah lebih-lebih sangat tu tak boleh. Jangan dia lebih-lebih sangat. Yang Nabi kata bini dia tu hak paling cepat akan berjumpa dengan aku lepas pada aku mati, hak paling panjang tangannya. Kita jumpa dah kan. Baru jumpa apa? Semua ulama kata. Isteri-isteri Nabi yang lain pun kata duduk kamar aku Saudah, pasal dia tinggi sikit dah. Rupanya Zainab paling rendah di kalangan dia. Apa kat ukur pokok dia siapa dia tak panjang. Saudah lah. Lepas tu tiba-tiba Zainab mati dulu. Pakak mikir, rupanya Nabi tidak kecek bahasa betul gitu. Kiasan. Bahasa kiasan. Jadi maksud dia paling kuat berderma. Jadi dalam isteri-isteri Nabi tu ni buat kerja sendiri. Dia ada pendapat sendiri. Jadi molek. Tu satu sifat yang baik, satu kelebihan tu. Satu kelebihan. Tidak bergantung dengan orang. Jadi ada pinti dia buat kebajikan, tu benda. Kalau kita tengok Asma gapo, isteri kepada Zubair bin Awam, dia pergi tolong suami dia, junjung, barang-barang junjung, rupuk junjung macam-macam lah, buat kelik rumah. Tolong suami dia. Pergi keluar rumah, buat kerja. Ada kalanya pergi seorang, suami dia tak ada, pergi, boleh. Nabi tak ada kata gapo. Bukan puji pula molek ada. Jadi orang kata tak boleh kerja tu pun melampau juga. Tengoklah lagu mana. Kalau pergi dalam batas-batasnya, tak apa. Kalau tak pergi, bukan duduk buka aurat rumah, tak boleh buka. Sepatutnya juga. Kalau nampak kat orang, super. Kalau jaga dalam batas-batasnya, bahkan itu molek. Dalam Quran sendiri mengakui ada usaha. Setengah-setengah suami tu dahsyat-dahsyat lah kadang-kadang masyarakat ni kan. Dia ugut bini dia kata bila bini jadi semua tu jadi kena hak dia, kena buat nama dia, segala kereta gapo. Ada siapa kepada kita? Tak ada. Dia tak boleh. Dia kata kena hak dia. Jangan lagu tu nyanyi. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dah ada Quran Gabriel lagi nak pakai orangnya. Orang lelaki dia ada bahagia dia, habuan dia daripada hasil usahanya. Orang perempuan ada bahagianya daripada hasil usahanya. Dia sebut orang perempuan ni berusaha juga, bukan lelaki saja yang berusaha.
Dan berhak, ada hak dia sendiri. Itulah kelebihan Islamnya. Hak molek-molek tu jadi tak molek pula. Sebab apa? Sebab capu saat ni lah. Sebab capu saat ni. Jadi orang perempuan tak boleh bertikam bayar dengan lelaki, tak boleh nampak, tak boleh tengok langsung. Itu tak betul tu. Zaman Nabi tidak gitu. Tidak gitu. Waktu kita sudah bincang dah lah. Sebelum pada ni kan, sebahagiannya sudah bincang dah. Yang keenam, yang ketujuh, menerima sumbangan orang ramai untuk menjayakan program-program agama. Boleh terima sumbangan orang ramai untuk menjayakan program-program agama. Jadi jangan tak terimalah. Kalau orang bui, ambil saja di sini. Sumbangan untuk agama ke dia. Dia nak bui khidmat tukar dia. Lepas tu kayu ke apa, kira-kiranya hak dia lah. Boleh. Boleh bagi. Jadi kena terima sumbangan. Jangan buat gapo-gapo tu hak pahala boleh, pakat boleh sama-sama dapat, kita tak buka peluang. Tak patutlah begitu. Nabi SAW terbuka sama. Dia terbuka sama. Bahkan kalau royak molek, kadang-kadang tak royak tak tahu kan. Dia mau nak buat masjid kau tidak, mana tahu. Kalau royak tahu, patut terpulang lah. Dia benda suka rela, bukan wajib, bukannya zakat. Tapi situlah nak tengok setara mana kita ni. Sebab tu orang panggil sedekah. Sedekah tu makna dia sedekah tu. Sedekah. Sedekah tu makna benar. Dengan kita buat tu berarti kita membenarkan apa yang kita tahu. Apa yang diceritakan kepada kita bahawa benda ni dapat pahala. Kita yakinlah dapat pahala tu. Kita membenarkan dengan perbuatan kita. Sebab tu orang panggil sedekah. Sebab dengan perbuatan tu membenarkan keyakinan kita, akidah kita, ajaran Quran dan ajaran sunnah. Itulah. Bukan senang nak keluar pintu tu pun. Kalau tidak, boleh buat kau lain kita kata. Tapi sebagai membenarkan hak Quran kata, hak hadis kata, ni boleh pahala banyak, jihad juga dengan harta benda, kita buat. Kita membenarkan. Sebab tu nama sedekah tu. Yang ke-8, kesediaan memberi sumbangan untuk meninggikan syiar-syiar agama walaupun tidak diminta. Tak minta pun tak apa. Dia bersedia. Jadi syiar-syiar agama. Jadi kena kau kita tu kena bukan tempat orang maya. Hak kita bui sedekah nak buat masjid lah katakanlah. Kena menara. Piti kita tu duduk atas menara katakanlah. Hak bahagian kita. Itu syiar. Menara tu syiar. Jangan kita kata tak puas hati pasal tidak kena tempat orang maya. Kena tangga kau misalnya kita kata tak. Ada tak boleh gitu. Syiar-syiar agama. Mimbar tu syiar. Tak boleh kau khutbah kalau tak nak mimbar. Boleh juga. Sebelum pada duduk khutbah kali-kali dah. Cuma ada ni nampak hebat lagi. Nampak kemah lagi. Hak duduk jauh-jauh boleh nampak pasal tinggi. Jadi ada faedah dia tu. Kalau rendah boleh jadi jauh-jauh tak nampak. Nabi SAW dia mengambil kira benda-benda lagu tu. Benda-benda kau banyak faedah, kau molek tu molek. Supaya dia masa buat haji kan, masa buat haji dia duduk atas unta. Sebab kalau dia jalan kaki supaya orang lain juga tak nampak duduk jauh-jauh. Tapi kita lah ni tidak buat naik unta apa. Sebab kita faham maksud dia. Apa tujuan dia? Tujuan tu tak ada dengan kita. Ini agak dia naik unta kita berok habis dalam masjid tu. Tak ada faedah waktu tu. Unta dia unta lagu mana? Jadi ada faedah dia buat. Supaya juga ni member ni pun nak suruh, apa tujuan member? Nak suruh hak jauh-jauh nampak. Dengar molek. Itu faedah dia. Termasuk dalam syiar juga. Benda ni bukan benda utama sangat. Siapa kata tak sah nak khutbah waktu tak ada member. Dia tidak sampai peringkat tu. Jadi supaya menara lah juga kita kata. Supaya menara lah aku kau kita kata. Jadi orang nampak duduk jauh lagi. Nampak menara tu. Apa lagi kalau tukar kat dia buat. Kita nak buat, misalnya kita kata Pak hak tengah sah, misalnya kita kata melambangkan rukun Islam. Apa dia? Tu nak bijak lah tu. Dari segi simboliknya, dari segi nak buat lagu mana biar nampak comel, biar nampak hebat Islam tu. Lepas tu kalau kita nak tambah lagi, nak buat lagu mana? Nak melambangkan gapo pula? Habis-habis ada dalam perhitungan tu. Jangan saja buat ikut serah. Sebuah nama tu ikut serah. Janganlah tu ada makna belaka.
Ada makna berlaku. Yang kesembilan, keharusan menghantar seseorang sebagai utusan untuk membawa apa-apa pesanan. Boleh. Kan Nabi tidak pergi jumpa sendiri. Mula-mula dia jumpa dengan perempuan tu, lepas tu dia nak pergi royak, dia tidak pergi sendiri. Sebab kita ni banyak kerja kan, kalau nak buat semua belakang berat juga. Jadi dia suruh orang. Jadi suruh orang tu tidak makna sombong, tidak makna agah. Tak usah jumpa sendiri nak. Tidak. Nak royak boleh lagu tu. Sebab benda tu dapat kena royak, biar dia marilah. Hak kecek dah dapat kena royak, biar dia buat lah. Hak tu budak boleh, kita kata. Kalau orang tua, lagilah molek. Sahabat-sahabat duduk sentiasa duduk nak khidmat tu pula setengah-setengah tu. Bila lah Nabi nak suruh aku duduk caca-caca luar tu dah. Setengah-setengah nanti peluang. Nabi suruh, gila ni. Nak gapo? Mujur tu tuah dah dia berasa. Terutamanya dalam keadaan lagu tu. Lalu biarlah ada peluang, dia pun main peranan juga. Memang sahabat-sahabat ni gitu, duduk tunggu kadang-kadang, duduk tunggu, duduk pintu bendun. Benda Nabi tu tidur situ. Nanti kalau tak suruh gapo-gapo kan, siapa setara tu patutlah memang jadi berjaya pun di zaman awal tu kan, tak semetar je naik semetar tu. Lagu tu tak apa, tidak kata, tak boleh kita kata sombong kalau orang kira wakil kau gapo-gapo kau macam-macam lah. Ada juga orang wakil ke tak, dia ada situ, dia wakil, dia tak boleh nak akad nikah tu ketah dah. Ada juga dia nak warna dah. Wakil lah kalau lagu tu nah. Ni ada ke kaedah wakil ni, wakil kita biar ke dia nak warna. Hak semoleknya dia ada situ, dia hak utamanya apa tu imamnya. Tu imam tu dia baca khutbah sudahlah. Nah. Akad tu sendirilah, bukan anak kita kan. Tapi dia tak biasa dia nak warna. Kalau tak boleh juga, tak apa, wakil lah. Boleh juga. Tidak kata agak tak saya sebut yang dia kan. Kau tak kenal pula. Ada kenal benar dah. Tak boleh ketah dah. Ada juga orang biasa tu nak kan. Ada. Yang ke-10, mengingatkan seseorang terhadap janji yang telah dibuatnya. Jadi orang tu sudah royak dah. Lepas tu Nabi kata pula orang nak mengingatkan dia. Boleh? Tak salah. Jadi orang tak ada mesej dah, mesej pula. Janganlah kata gitu, dia nak mengingatkan kita. Dia nak mengingatkan kita, mana tahu kita boleh terlupa kan. Marah pula dah. Tidak gitu, jangan, nanti dulu, jangan marah lalu. Jadi dia pesan. Jadi pesan tu nak mengingatkan. Mengingatkan tu molek. Mengingatkan tu, sebut dah ngaji dah, tahu dah pun, kalau sebut semula tu kau ingat lagi, kau kemah lagi, tak apa. Yang ke-11, keharusan berurusan secara langsung dengan lelaki atau sebaliknya. Perempuan nak berurusan dengan lelaki secara langsung, lelaki nak berurusan dengan perempuan secara langsung. Boleh kau tak boleh? Boleh. Sini dalam hadis ni antaranya lah, banyak lagi hak lainnya, banyak lagi. Dan apabila terlibat dengan secara langsung tu, kena tengoklah syarat-syarat dia, keperluan dia lagu mana. Kalau kita jual mah, kita duduk kedai mah, orang mari beli dengan kita, hak semoleknya buka. Kalau kita pakai tudung lah. Sebab apa, dia tak kenal siapa. Kalau gana-gana atas apa, dia tak ngaku apa. Susah. Supaya juga kalau ngaji Quran, nak ngaji Quran sebut lagu mana dia sebut. Jadi bila kita ngaji tu, guru lelaki pun kena buka, baru jadi musyafahah betul. Kalau ada hak perempuan, kita berasa tak selesa dengan lelaki, tak apa, carilah hak perempuan dah ramai dah, tak apalah, hak tu lebih baik kita kata. Tapi kalau ada hak lelaki lebih baik lagi dah, hak ni kurang, jangan kita, kerana kita perempuan terhalang nak pergi dengan hak tu, biarlah kurang pun. Jangan gitu. Kena cari hak lebih. Ada kalanya jadi boleh orang tertipu, jadi banyak berlaku kekecohan lagu tu kan. Jadi sebab tu kena orang tahu siapa dia, kita biar bertanggungjawab. Siapa dia? Senang, dia lah. Ni kalau dia tak mengaku, kemudian hari nak katakan kita tak kenal pun dia, dok dia. Pandai tahu mana? Tak, kalau bicara dalam mahkamah pun tuduh, dia tuduh. Lawyer suruh tuduh, tak kenal. Siapa dia? Dia kata ni dah. Dok orang lain, dok orang lain. Sudah. Saja dia dah. Sebab itulah dia tepat-tepat tu.
Tempat-tempat tu kak kena itu. Misalnya payah nak ismam, nak nampak gada kalau dalam duduk. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Gitu. Nak nampak mana? Tu guru jangan kira betul dah. Anak murid tak tahu lah betul ke tidak tu sebut dah. Tak nampak. Orang panggil ismam. Tu Nabi buat tu lagu tu. Bukan sesaja. Kita kata apa ni tu guru ni baca. Begitu pula mula dah. Dia ada. Tu orang panggil kaedah ismam. Sebab tu dia kena gapo dia keperluan kita dengan orang lelaki. Gapo dia? Kalau keperluan ngaji, perlu tengok, baru dia boleh mengesahkan betul lagu tu. Tak usah kira lah ada ambil peluang gapo tu. Tu dia dasar. Tak usah kira lah tu guru pun ada juga tak betul kan. Dia dasar. Kita tak ada gapo. Duduk situ. Apa kalau dia dosa kerana orang nak mari ngaji agama molek-molek, kerana dia ada niat tak molek, teruk benar dia kalau lagu tu. Teruk benar. Boleh jadi dosa tu lebih daripada hak sekala tu kalau lagu tu. Dia kena ingat gitu. Sebabnya sahabat-sahabat ni bila ada orang perempuan, dia boleh royak muka dia tu ada jeragak, dia boleh royak. Dia boleh royak kan. Dia boleh royak. Jadi ini bergantung kepada urusan kita tu, gapo dia urusan kita. Kalau hak tidak perlu buka, tak payah buka. Tidak semesti buka. Hak tak payah buka, tak payahlah. Tapi kalau hak perlu, kena buka. Buka pun setakat tu ya. Kalau nak kau buka hak lebih lagi tu tak boleh dah lah. Tak boleh. Dalam batas dia lah. Jadi selagi bak ni nampaknya kena berhenti sekat tu lah. Sebab ni kita taruh minggu depan kan. Lepas tu mungkin ada soalan-soalan kau ni. Mana soalan ada. Ni kemuskilan. Satu, kalau boleh ada demo minta ni, biar orang yang bertanya, kalau tanya secara lisan boleh dengar je soalan dia. Sebab orang duduk komen dia kata tak dengar, tak tahu. Jadi waktu kita kena baca ni, dia kata molek baca. Sebab orang tak tahu apa dia soalan, tak tahu jawab apa. Jawab gapo tak tahu dah. Yang pertama, adakah orang yang sakit boleh jamak dan qasar solat sekalipun ia dalam bermukim? Jawabnya benda khilaf ni. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Kalau nak buat tak, pakai hak boleh lah. Gitu ya, mudah ya. Pakai hak boleh. Lepas tu kita tak tahu siapa dia. Kalau kita tahu pun kita terlupa pun. Ingat tu je, ada hak kata hak boleh, kita ikut tu, tak apa. Dalam mazhab Syafi'i pun ada juga. Ada hak kata tak boleh, ada hak kata boleh. Dalam mazhab-mazhab lain pun gitu juga. Jadi kita pakai hak boleh lah. Dia benda ni kalau kita tak sakit sendiri, sedap kita nak katakan. Kalau kita sakit sendiri barulah penat lah. Dan jamak tu jamak sungguh, jamak hakiki, bukan jamak suri seperti mazhab Hanafi pakai tu. Kalau jamak suri ni dia sebenarnya dalam waktu juga masing-masing tu, cuma di hujung. Misalnya kita kata zuhur, semaya di hujung betul-betul di waktu zuhur, kira-kira sedang molek, pada kita semaya tu masuk dalam waktu asar. Itu jamak. Itu pun menyusah juga jadi sebenarnya. Maksud jamak ni tak senang. Jadi kena melera hak tu pula dah. Hak sakit ni dah. Mana kita tahu ketika tu nak buat gapo-gaponya kan? Susah. Hak senangnya kita pakai hak kata boleh secara mutlak. Jadi hak ni hak sakit, bukan setakat ni saja. Kalau kita tengok sakit dia berat lagi, hak dalam hadis ada sebut hujan, kadang hujan pun boleh jamak dah. Mana berat sakit dengan hujan dah. Kita kira gitu. Jadi boleh pakai hak tu lah, nak senang. Kalau ambil hak tak boleh, memang ada lah hak kata tak boleh. Susah lah kita. Susah. Tak usah pakai lah hak susah tu. Pakai hak senang. Apalagi dalam keadaan orang malah nak maya ni, kita buat susah-susah, pakai tak maya terus. No. Ambil hak mudah, biar dia jangan tinggal semaya. Biar itu termasuk dalam demam, orang sakit lah tak kira. Boleh lah. Tapi hak semoleknya sakit alah ke berat sikit lah. Tapi kalau mengikut setengah-setengah ulama, dia kata sakit kepala, tak apa dah, asal sakit. Asal sakit. Sebab dalam hadis ada sebut Nabi SAW pernah semaya jamak tanpa sakit,
tanpa musafir, tanpa gap. Mana sakit dia sebut. Perlu dia ambil kira lah. Dia sebut sakit, dia tidak kata sakit berat. Kalau sakit kepala tak sakit. Sakit juga. Bahawa kata ambil kesempatan. Dan kalau nak pakai hak tu, tak saya pakai tak apa. Kalau tak saya pakai tak apa. Orang yang berpendapat kata boleh tu, walaupun sakit kepala pun dia ambil pun. Dia sebut sakit, dia tidak kata sakit berat. Sakit kepala sakit juga. Sakit juga. Kalau kita sakit hati tak? Sakit hati tak? Itulah. Maksud sakit ni sakit tubuh lah, fizikal lah. Ni kalau kita pergi jumpa doktor lah, kita kata dah. Kita kaya sakit kepala, boleh ke tidak MC? Boleh dah. Tidak nanti sakit berat boleh MC kan? Sakit dah tu dia. Tidak bohong dah kita. Kita tidak pelawak kalau kata sakit. Walaupun sakit kepala, sakit gigi pun sakit juga. Kecuali sakit hati tadi lah. Tu tak kira. Yang kedua boleh lah. Setengah kata jamak saja boleh, setengah kata jamak dan qasar, kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Jadi kalau jamak, dalam hadis ada qasar untuk musafir, hak ni pun gitu juga. Gitu juga. Pakai hak tu lah, pakai hak tu. Tapi kena ingatlah qasar tu hak 4 tu je, hak qasarnya. Dia pula qasar hak 3 tu. Murid tu tak ada qasar lah, subuh tu lagu tu dah lah, tak ada qasar dah. Yang kedua, apakah yang dikehendaki dengan kata fi duburi kulli salatin? Pada hadis-hadis yang menyuruh dibaca zikir ke doa ke yang tertentu tu, apa maksudnya? Nabi SAW dia baca gini, duburi kulli salatin, di ekor, di hujung. Dubur tu mana dubur lah, kalau kita dubur kan belak, ni punggung lah, di hujung maksudnya. Di hujung tiap-tiap sembahyang tu, apa maksudnya? Ada dua ulama, dua pendapat. Satu mengatakan duburi kulli salatin ini dalam sembahyang juga, cuma di hujungnya. Hujung, bukan luar sembahyang, lepas sembahyang, tidak, dalam sembahyang. Ada yang mengatakan duburi kulli salatin itu selepas sembahyang. Selepas sembahyang, antara dua itulah. Tetapi kita tengok lebih banyaknya, lebih kemah, lebih sahih, lebih banyak, iaitu maksud duburi kulli salatin itu iaitu dalam sembahyang tu, di hujung. Di hujung sembahyang tu. Situ doa. Hak tu lebih banyak dan lebih kuat sebenarnya. Kalau nak kata selepas pun boleh juga. Memang ada Nabi SAW baca juga selepas tu, zikir ke, jenis-jenis doa ke, misalnya ada juga. Kalau dalam sembahyang pun ada juga. Tapi hak dalam sembahyang tu tak ada khilaf. Semua kata boleh di hujung tu. Tapi kalau hak di luar sembahyang ada khilaf. Ada yang kata tidak, bukan selepas tu maksudnya. Kalau kita kata dubur seseorang, adakah ia di luar daripada tubuh dia, suku? Kalau kita kata ekor binatang, ekor dia tu sebahagian daripada binatang kau suku. Sebahagian juga, sebahagian. Jadi ni pun lagu tu lah kata dia, sebahagian. Walau bagaimanapun boleh juga. Bukan makna tak boleh langsung lepas sembahyang tu kita nak baca doa, nak berzikir. Kalau hak zikir hak tertu lepas sembahyang, tu memanglah kena lepas sembahyang lah. Tapi kalau doa banyaknya sebelum buih salat, walaupun selepas buih salat pun boleh juga. Jadi boleh kedua lah, boleh kedua. Tapi hak lebih kuat kalau doa, kalau gapo ni sebelum buih salat. Zikir-zikir hak subhanallah, alhamdulillah tu bukan apa ni, bukan dalam sembahyang jangan dibaca hak tu. Hak tu memang tertudah lepas sembahyang. Lepas sembahyang tertudah. Kalau hak tertu lagu tu tak kira lah. Yang ketiganya, membaca surah Yasin pada tiap-tiap malam Jumaat itu, adakah disuruh dalam mana-mana hadis? Jawabnya, kalau nak tanya dalam hadis, tak ada lah. Boleh baca bila-bila. Tidak Yasin saja, hak lain-lain pun boleh baca. Tapi memang hak Yasin tu dia ada kelebihan dia sendirilah. Ada kelebihan dia sendiri, ada hikmat dia sendiri. Hak tu tidak nafilah dari segitu. Cuma kalau khusus malam Jumaat Nabi ada suruh, tak ada. Itu jelah. Tak ada.
Oh, ada lagi ni. Ni berapa kali dah ni sebenarnya ada ni kan. Sebelum ni ada dah sebut ni, ada dah soalan. Mungkin orang yang bertanya ni tak ada pada hari tu kan, mungkin. Cerita pasal sahabat Nabi Suraqah yang dijanjikan oleh Nabi untuk mendapatkan 2 gelang tangan yang dipakai oleh Kisra. Jika Suraqah menolong baginda, maka akhirnya Suraqah dapat kedua-dua gelang itu. Adakah cerita ini sahih? Jawabnya sahih. Sahih, boleh pakai tu. Dulu sebut dah ni. Yang kedua, cerita pasal perempuan mempunyai 9 nafsu dan 1 akal, manakala orang lelaki mempunyai 1 nafsu dan 9 akal. Adakah cerita ini benar? Jawabnya tidak benar. Tidak benar ni. Ini setengah-setengah orang dia kaitkan ni dengan hadis ni, tak ada kena-mengena, jauh sekali lah hadis ni. Dalam kenyataan pun kita tengok tidak begitu kan. Dalam kenyataan pun tidak begitu. Yang ketiga, adakah hadis tentang menyapu muka selepas solat? Jika ada, apakah taraf hadis tersebut? Ini pun sudah ada dah dulu. Kita sudah kaya ada, memang ada, tapi hadis tu dhaif jiddan. Dhaif telajak. Bila dhaif telajak ni apa ni? Kita nak buat setara mana? Boleh, tapi jangan anggap Nabi kata, Nabi buat. Tak boleh. Jangan berasa ada kelebihan kau apa, tak boleh. Itu syarat kalau hadis dhaif jiddan ni. Nak buat boleh. Apa lagi waktu tu sudah di luar semayan dah tu, kalau nak kira tu luar semayan dah. Semayan ni habis dengan 2 salat je. Kalau nak kira sah salat pun habis dah. Kalau dia niat sudah kan, waktu tu sudah di luar dah, kena kira. Cuma sudah jadi terbiak kan orang kita ni, tempat kita ni dia banyak sebar benda-benda gini lah. Banyak tersebar sangat. Jadi duduk amal tu lah. Dalam keadaan tak tahu hak mana sahih, hak tidak sahih. Jadi orang tua duk pakar kitab perukunan, hak tu rujukannya tak tahu siapa dia pengarang. Misalnya dalam tu dia sebut bila apa ni tasbih pada ketika rokok, sujud ke apa tu kan, subhana rabbiyal azim, hak tu hak sahihnya dia subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hak tu tidak sahih, dhaif. Imam Abu Daud sendiri kata hak tambahan tu tidak sahih. Jadi orang kita tu sudah biasa pakai hak tidak sahih. Tapi tak boleh kalau kata salah. Tidak salah. Tidak salah. Cumanya ya Imam Bukhari gomo ni hak sahih ni buat apa? Dah kalau boleh berlaku, tentulah lebih molek hak sahih. Hak sahih lebih menjamin dia hanya benar-benar dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau dilakukan oleh dia, hak tu lebih kuat. Tapi adakah tak boleh? Hak tu tidak kena mengena dengan semaya dah sebenarnya, di luar semaya dah. Nak kata terjejak semaya dah, tak ada gapo hak tu. Cumanya orang boleh nampak dah kalau orang luar mari kan. Mari kita tengok orang luar ngaji-ngaji mari, dia tengok semua kan. Dia boleh tahu, boleh baca selalu. Kita yang tak khabar nak baca kita je nak. boleh tahu lalu, oh orang sini pakai gini. Tapi memang ada. Cuma hadis tu dia ialah banyak darjat dia tu kan. Jadi oleh kerana cara dengan hadis ni rasanya tu sekat tu lah. Baru ni ada sebut tentang hadis. Waktu rasanya saya tak jelas dengan detail nak detail sikit. Nak detail sikit lagi. Cuma sebut dah lebih kurang tu. Sebut dah lebih kurang. Tapi rasanya molek kita detail sikit lagi. Berhubung dengan banyak soalan baru ni, antaranya dikatakan hadis raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita balik ni daripada jihad yang kecil pergi kepada jihad yang besar. Jadi jihad yang besar tu apa dia? Jihad lawan nafsu. Jihad lawan nafsu. Jihad yang kecil tu hak pergi perang sat ni lah. Hak pergi perang. Jadi apa ni macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini hadis mudraj, seperti yang kita sudah sebut dah baru ni. Bila kita kata begitu, ulama kata begitu, bermakna isyarat kepada hadis tu dhaif lah. Sebab hadis mudraj, hadis munqati',
hadis mu'dhal, macam-macam lagi hadis ni kan. Bila dia sebut gitu, tak ada, dhaif. Misalnya hadis ni putus, dia kata, bila kata putus, dia tidak kata dhaif apa, fahadah lah tu. Begitu kan. Bila dia kata hadis ini tidak mahfuz, mana dia nak ayat hadis ni dhaif lah. Sekurang-kurangnya hak tu, bahagian tu. Kalau tidak bahagian lain pun, bahagian tu. Jadi hak ni setengah-setengah ulama mengatakan ia adalah mudraj. Bukan hak Nabi kata. Hak Nabi kata tak ada siapa pun kata. Itu sebagai kata-kata Nabi. Kalau mudraj bermakna perawi, sama ada sahabat. Kalau sahabat, kemungkinannya mereka kata Jabir lah, sebab hadis itu diriwayatkan daripada Jabir. Daripada Jabir. Ataupun kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata Ibrahim bin Abi Abalah. Tu orangnya. Dia ni bukan sahabat, tabi'i, bawah lagi. Mana perawi hak bawah lagi. Dia masuk celah tu. Huraya dia. Sebab kadang-kadang kan orang baca kitab tu, bila-bila tu dia tambah sikit. Tambah tu boleh mengelirukan orang macam hak Nabi kata. Padahalnya tidak. Padahalnya tidak. Jadi hak ni baru ni sudah sebut dah. Apa dia ni, kalau kita nak pakai jugalah makna dia dari satu sudut, mungkin ada kebenarannya juga. Sebab tu kalau sahabat kata dia, dah ada tanya juga baru ni dalam kitab mana, antara hak adanya, sebab baru ni tak ingat dalam kitab mana, tak sebut lah. Jadi bila balik cek, tengok antaranya dalam kitab Ihya ada sebut, antaranya dalam kitab Zuhud Imam Baihaqi. Tetapi dalam Ihya dia sebut sahabat kata, ni kata sahabat, bukan Nabi. Itu kata Nabi. Ada sahabat berkata. Hak dalam kitab Zuhud, Baihaqi tu, Baihaqi sendiri kata ni dhaif, kata dia. Dhaif. Dia kata. Jadi hak itulah dalam kitab-kitab tu ada, terutamanya dalam kitab-kitab tasawuf banyaklah ada hak ni. Dan setengah-setengah tu cuba takwil. Kalau kita nak pakai, nak kata dia ni nak pakai makna dia, mungkin ada juga kebenaran dari setengah-setengah sudut. Antara hak kata begitu ialah Ibnu Qayyim. Gapo dia? Iaitu memanglah kalau kita balik nak pergi perang pula, nak gapo pun kita kena lawan nafsu. Nafsu tu hak perang semuanya. Syaitan hak kita perang semuanya. Hak ni tidak perang semua. Dari sudut itulah. Tapi kalau sebab baru ni kau ada, iaitu kalau kita nak kata perang dengan hak ni lebih besar lagi daripada perang tu, tak betul. Dia bercanggah dengan Quran, dengan hadis ke apa. Jadi kesimpulannya hadis itu dhaif. Sekurang-kurangnya. Setengah-setengah ulama bahkan mengatakan maudhu. Bahkan mengatakan maudhu. Jadi paling tinggi dhaif. Tak ada sahih. Jadi tak boleh nak pegang kemah sangat lah. Setengah orang tu siapa tak pegang, tak secara dah. Tak penting lah ni. Pasal apa? Kita orang besar lagi banyak boleh pahala dengan cara lawan nafsu. Lawan nafsu antaranya puasa. Jadi puasa macam dia, puasa macam tak kena tepat pun, tak caralah, tak kena tepat pun. Puasa misalnya. Antara lawan nafsunya semaya misalnya. Tak kena tepat pun semaya juga. Hak ulama kata maudhu hadis tu semaya goni dia buat. Tu tak sah lah, tak boleh lah, tak kena lah. Jadi hadis itu sepasal ni lah. Paling tinggi lah, tak boleh gila. Dhaif. Dhaif itu macam-macam kata, sebab ni tu. Dan apa nama ni? Hak kata hadis Jabir ke apa tu, itu dalam kitab Zuhud Imam Baihaqi lah. Dia sendiri kata hadis ni dhaif. Dia tak boleh gila. Tak boleh buat dalil, tak boleh buat hujah. Dan orang zaman dulu ambil kesempatan apa ni, masa zaman penjajah, masa zaman perang dengan orang kafir kan, dia sebar kat ni, jadi orang Islam tak semangat. Itu bahayanya. Orang ingatkan Nabi kata, padahal dalam keadaan tu perang tu wajib, jihad tu wajib. Jadi tak ada lah kata hak tak besar tu, memang besar lah, perang tu besar sok. Cuma mungkin dari setengah-setengah sudut kalau kita cuba nak pakai lah, tapi tak perlu lah. Lain-lain tu memang tahu dah, memang perang dengan nafsu gapo tu Nabi buat dah, tak payah hadis tu. Jadi gitulah ringkasnya. Tak adalah. Allahu a'lam. Ada? Ada dalam Quran. Ayat pasal aurat
suara dah. Kalau macam kecek lembut tu. Itu cerita lain. Kalau pakai tudung pun tak boleh juga. Kalau tudung pun tak boleh juga. Kecek lembut tu tak boleh. Wala takhda'na bil qaul, Jangan kecek lagu tu lah. Itu tak boleh. Siapa jadi berasa tak sedap orang lelaki. Orang perempuan pun lagu tu juga. Orang lelaki tu jangan kecek jenis gitulah. Tak apa. Tapi janganlah kasar pula. Mungkin jadi kasar pula tu. Biar sedang molek lah. Biar sedang molek. Orang kata tak sewi bau wangi. Siapa pelik Jangan pula siapa tak pakai wangi, siapa bau golai pula. Kan tak? Tak sih juga lagu tu. Orang kecek juga. Sedang molek lah. Biar sedang molek. Muslim kata Mengenai puasa 10 Maram ni, Alimat tak lah dia. Ada kata 9 10 tu dah ada kata. Tak apa, boleh buat. 10 sahaja. 10 sahaja pun boleh. 9 10 pun boleh. Jangan malah yang ikutlah. Boleh. Tak buat pun tak apa. Benda sunat Benda sunat. Benda sunat. Ada kalau malas lah tak buat. Tak apa. Itu tak apa. Malas tu tak apa. Setakat ni sahaja kita dan kami ucapkan terima kasih pada Maulana kuliah yang tadi dan mengucapkan terima kasih kepada kita pada tadi mengucapkan soal